Input dalam Java programming sangat penting lah. Sangat penting. Sebab dia adalah method yang berada di luar. So bila kita nak gunakan kelas baru, maknanya dia ada satu kelas khas yang panggilkan kelas input. So bila kita nak gunakan kelas yang khas di luar kita punya kelas, so kita kena input ataupun kita kena import kelas tu. Alright. So sebelum you buat kelas, macam tadi kita nak buat program kan, kita ada kelas, you punya kelas name kan, ini baru main method semua kan, method and whatever semualah. Okay. Sebelum you buat kelas ni, you kena import dulu dia punya kelas input ni. Import java.util.star. Star maknanya dia semua kelas-kelas yang ada situ kita import. Okey, ataupun you boleh spesifikkan java.util.scanner. Okey, kat sini saya gunakan scanner lah. Scanner sebagai input class. Okay. So dia ada banyak lagi selain scanner, dia ada banyak. Okey, sekarang ni saya bagi yang contoh paling senang ialah scanner. Alright, sebagai input class. Okey. Alright, so kita kena input kelas ni dulu supaya kita boleh gunakan kelas tersebut. Alright. Okey, alright. Seperti saya cakap tadi, alright, dalam input kita ada banyak kelas lah. Contohnya macam ni kelas yang saya cakap tadi, scanner. Dan kita ada satu lagi kelas nama read buffer. Okey, read buffer. Okey. So mana-mana you boleh guna. Okey, tapi secara basic ni lebih baik you guna scanner lah sebab dia boleh lebih mudah. Alright. Okey, so import java.util.scanner. Alright. Okey. Alright. Okey. Kita buat macam mana kita nak keluarkan apa benda yang kita input kan, kita keluarkan balik dekat monitor. Alright. So itu sebagai contoh. Alright, okey, so kita buat tadi kita buat kelas hello world. Okey, kelas hello world, open bracket. Dan kita ada public static void main. Public static void main argument. Okay, and then kita open bracket. Okay, open bracket. Okay, alright. Okay, now kita sebelum untuk kita nak gunakan kelas luar, kita kena declarekan dia sebagai objek. Okay, kita kena declarekan dia sebagai objek. Alright. Macam ni. Alright, ini okay. Untuk kita panggilkan kelas yang berada di luar kelas kita ni, so kita kena declarekan dia sebagai new object. Okay. Untuk declare sebagai new object, kita kena ada satu nak declarekan dia adalah nama kelas dia adalah nama kelas dia scanner. Okay. So lepas nama kelas ni, kita kena letak kita punya pemboleh ubah untuk kita gunakan untuk sebagai ataupun nama objek. Okey, nama objek lain untuk kita wakilkan kepada kelas ni. Okey, so macam saya declare sebagai my input. My input. Okay, then is equal to new. Okay, new class, right? New scanner system dot in. Okay, system dot in. Jangan lupa curly braces. Alright, scanner my input, new scanner system dot in. Okay, bila kita dah declare class scanner as new object. New object to be used.
Okay, new object to use. Right. Okay, lepas kita dah declare, first kita declare input, and then lepas declare input baru kita declare variable yang kita nak simpan input kita tu. Alright, macam saya nak simpan word hello world, right? So kita gunakan data type jenis string. So kita guna string, okay, string, and then apa variable kita nak buat? String perkataan tadi kan, string perkataan, alright, string perkataan. So kita dah ada, kita dah declare. This is a declaration perkataan. Okay, sebelum kita guna variable tu kita kena declare. Okay, declaration perkataan. Alright, and then okay, saya teruskan kat sini Okay, untuk next line dia pergi sini. Alright, lepas kita sini, lepas tu kita macam mana kita nak ambil input daripada keyboard. Apabila kita type daripada keyboard, dia akan baca, dia akan simpan dalam variable ni. So kita kena buat perkataan is equal to my apa? Ni. Okay, my input dot next. Okay, my input dot next. Okay, so okay, this is mula my input dot next means that daripada keyboard. Ini daripada keyboard. So daripada keyboard, you input daripada keyboard, word daripada import, you input daripada keyboard, and then dia akan simpan dalam string perkataan. Okay, alright. So lepas kita input, kita nak keluarkan balik apa benda yang kita input daripada keyboard tu. So kita guna buat system.out.print. Okay, system.out.print, and itu perkataan. Okay, and then kita tutup curly braces pertama, and then tutup curly braces kedua. Alright, so bila kita dah siap, so dekat you punya monitor akan keluar. Bila compile, bila dah compile tak ada error, this is your monitor. Bila berjaya compile, dia akan run. Bila run, automatically monitor akan jadi minta input daripada, dia akan minta input daripada you. Okay, so you masukkan input ni tadi adalah hello, you type je hello world. Okay, and then bila you enter, dia akan copy perkataan hello world ni dekat sini. Hello, and copy hello world. Okay, next, kalau you buat okay, untuk next, kalau you masukkan perkataan, you compile balik, you run, bila you masukkan perkataan today is Sunday. Okay, so bila you enter, dia akan copy balik perkataan today is Sunday. Okay, alright, boleh? Okay, macam mana kita nak buat? First, kita kena ada import kelas daripada luar. So input ni adalah satu kelas daripada luar kita punya program. So bila kita nak input, kita nak ambil kelas luar pada program, kita ingat kita ambil kelas luar pada program kita. So kita kena jadikan dia sebagai objek, new object. Okay, alright, kita import dulu kelas tu, dah import, baru kita buat kelas kita. Lepas buat kelas kita macam biasalah, kita kena declare kita kena buat main method. Lepas buat main method, baru kita objekkan kelas luar tu sebagai new object. Okay, baru dah lepas declare new object, baru kita boleh gunakan objek tu. Okay, mula-mula kita declare variable kita. Alright, dekat mana kita nak simpan kita punya yang kita import dari keyboard tu. Okay, and then bila kita declare sebagai string, sebab kita nak dalam bentuk words, okay, wordings. Alright, so kita declare, and then kita bagi command untuk memasukkan ayat tu daripada keyboard ke variable kita. So this is the way how the function memasukkan words daripada keyboard. Okay,
my input, kita gunakan ni my input and then dot next, and then right, this is untuk input dari keyboard. Okay, and then system out dot println adalah output dari sistem. Okay, so bila dah habis input, you enter je, dia akan keluarkan balik. Sebab dia akan baca the next line dah system out dot print. So dia akan keluarkan balik apa yang ada dalam variable perkataan. Alright, so itu yang jadi kat sini. So bila kita run, kita masukkan hello world. So bila kita enter, dia akan copy oleh hello world. Alright, sebab hello world ni dah masuk dalam variable perkataan. Sama juga kalau kita masukkan today is Sunday. So bila kita enter, dia akan keluar balik today is Sunday. Alright. Okay, itu adalah contoh bagi string. Right, string. Okay, selain daripada string, kita boleh juga dia ada banyak juga. Okay. Okay, kalau string kita gunakan dot next sebab kita tak perlukan lain-lain apa ni? Kita tak perlukan function seperti integer dan sebagainya. Kalau kita input kita itu adalah jenis integer, okay, so kita kena buat next integer. Okay, next integer. Kalau input kita double, kita kena buat next double. Okay, sebab apa? Sebab apa dia kena buat next integer, next double ni? Sebab apabila you masukkan input, katakanlah you declare next integer, you masuk input today. Alright, you masuk input today, dia automatically akan bagi runtime error. Okay, program itu akan bagi tahu runtime error sebab you masukkan yang you masukkan adalah string, bukannya integer. Alright, kalau you nak double, kalau you masukkan string, so dia akan jadi runtime error. Dia nak akan check dulu input yang you masukkan tu. Kalau input betul, baru dia akan pergi the next line. Kalau tak, dia akan keluar daripada program, dia akan bagi tahu runtime error. Okay? Alright? Okay? Faham? Okay, saya bagi contoh untuk integer. Okay, tadi string. So now kita bagi contoh untuk integer. Okay, katakanlah kita nak buat kita nak keluarkan hasil tambah 2 integer. Hasil tambah 2 integer, okay? Contohkan kita nak keluarkan hasil tambah 2 integer, right? Okay, so kita ada string perkataan. So kita tak guna string lah, kita guna integer, betul? Okay, integer. So kita tak nak buat perkataan, kita buang nama variable lain. Okay, integer nombor 1. Okay, integer nombor 1. Okay, dan kita ada integer nombor 1. So sebab kita nak buat hasil tambah 2 integer, so kita buat satu lagi, integer nombor 2. Okay, alright, integer number 1 and integer number 2. Alright, and then kita inputkan dia. Alright, kita inputkan balik. Alright. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak inputkan? Kita nak inputkan daripada keyboard 2 nombor. Okay, nombor pertama. Okay, katakanlah kita nak input nombor pertama. Okay, nombor pertama ialah kita kena buat tadi balik. My input, right? Ini bukan input. Okay, kita akan buat di sini. So kita sambung kat sini lah. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1 is equal my input dot next integer. Okay. Okay. This is sebelum saya beritahu kan sebelum ni. This is adalah assignment operator. Apabila benda yang you input daripada keyboard, dia akan simpan dalam nombor 1. Okay. So next adalah nombor 2, my input dot next double. Okay, dot next integer. Okay, alright, my input dot next integer, and then lepas tu kita buat hasil tambah. Kita nak keluarkan hasil tambah, right? Okay, so kita akan buat okay, kita akan buat
Okay, kita akan buat sistem out.print. Out.print nombor 1 tambah nombor 2. Okay, nombor 1 tambah nombor 1 tambah nombor 2. Apa jadi? Okay. Okay. Okay, dia akan jadi tutup dan tutup. Okay. Okay. Alright. Okay, so you punya monitor, bila you dah compile, kalau you punya compile tak ada error lah. So kalau ada error, you kena check balik sama ada tertinggal braces ataupun tertinggal semicolon dan sebagainya. So yang itu adalah basic lah. Alright. So dia akan keluarkan satu. First dia akan keluar tanda macam tu, berkelip-kelip. So maknanya dia nak minta input daripada keyboard. So bila you input keyboard, katakanlah nombor 2. So bila you tekan enter, so dia akan minta lagi satu. Okay, satu lagi sebab you nak input 2 kan. 1 2 kan input. So dia akan minta satu lagi. So kita letak 3 dan bila you tekan enter, dia akan keluar sini, dia akan keluar 5. Okay, dia akan keluar 5. Alright, sama juga bila run balik, katakan input yang pertama you letak 5, input yang kedua you letak 3. Bila you enter, dia minta lagi input. Dia letak 3, so bila you tekan enter, dia akan pergi sum, dia akan jadi 8. Okay? Boleh? Boleh tak? Okay, kalau okay, so dia ada lagi satu lagi cara macam mana kita nak dapatkan. Katakanlah kalau dekat sini kadang-kadang you terkeliru kan, you kata betul ke tak? Sebab ada sometimes tanda plus ni dia ada maksud berlainan tau, tanda plus ni. Okay, dalam sometimes dia ada reserve word lain tanda plus ni. Okay, untuk mengelakkan you keliru, you kena, untuk elakkan ni cara kedua lah. Untuk elakkan you keliru, you kena tambah dulu. Okay, kita declare lagi satu variable integer hasil tambah. Okay, integer hasil tambah semicolon, and then kita buat sini hasil tambah hasil tambah is equal to number 1 plus number 2. Okay, baru kita buat system out.print. Okay, baru kita keluar hasil tambah. Okay, hasil tambah. Okay, baru dia akan jadi, baru nampak elok lah sebab kita dah buat dulu. Okay, kita dah tambah dulu, baru dia akan keluarkan system out.print hasil tambah. Mari kita ambil yang ni je, kita tak tambahkan yang kedua ni dalam masa output. Alright, so sama juga dia akan jadi macam ni juga. Okay, bila dia akan minta 2 nombor dan dia akan terus keluarkan ni. Bila enter, dia akan keluarkan ni. Sama juga cerita dia. Alright, tapi dan untuk macam you beginner, right, you tak boleh buat macam ni, salah. Okay, you kena buat betul-betul supaya you sendiri boleh faham bila baca program tu. Alright, macam mana kita nak buat secara tertib, orang kata secara tertib kan. Macam kita solat pun, kalau kita sembahyang pun, kita kena tertib dan sebagainya. Okay, macam mana kita nak tertib? Sebelum kita keluar yang ni, kita kena bagi command, sila masukkan bla bla bla. Kita bagi command supaya end user yang nak gunakan sistem kita tu tahu, oh, dia tak adalah tunggu-tunggu apa yang dia nak masukkan kan. Kat sini tunggu apa yang nak masukkan. Okey, kita bagi tahu sila masukkan satu nombor. Okey. And then selepas tu keluar dia, sila masukkan satu nombor yang lain. Macam tu. Okey. So dekat macam mana kita nak buat macam tu? So kita kena buat sini sistem sebelum nombor kita minta nombor ni, kita kena bagi command kat sini. System out.println nama. Dan sistem out.println apa dia? Okey? Alright, saya tunjukkan yang penuh yang bagi korang nampak clear. Sistem tu ada tertib. Okey? Alright. Saya bagi satu contoh. Okey. Sebagai contoh supaya sistem tu nampak tertib, supaya sistem tu nampak elok, supaya korang boleh faham. Okey? Alright.
Okey, kita ada tadi kita import balik, import java.util.scanner. Okay, kita ada kelas hasil tambah. Okey, kita nak buat program ni adalah untuk buat hasil tambah 2 nombor, right? Okey, so kelas hasil tambah. Okey, so bila kita buat kelas, so kita kena open braces. Okey, open braces. Alright. Lepas pada open braces ni, untuk kita buat method, so kita kena ada indent. Ini yang dipanggil indent. Maksudnya untuk yang kedua kita dia ke dalam sikit. Yang kedua kita ada public void public static void main arguments open process. Okay, alright. Yang ini sekarang kita ada satu line dan satu line lain. Okay, so yang ni, perbezaan ini kita panggil sebagai indent. Indent mana dia di dalam, macam yang pertama, perkara pertama, dan perkara kedua di dalam dia boleh macam paragraf. Paragraf pertama betul masuk ke dalam sikit, masuk ke dalam supaya you senang nak baca. Alright, supaya you senang nak baca. Yang ni adalah kepunyaan siapa, yang ni kepunyaan siapa. Alright, okay. So itulah indent. Okay. Alright. Okay, indent supaya nampak elok you punya program. Alright, public static.main. Okay. Alright, and then curly braces. Alright, so kita buatlah sistem. So first kali kita kena declare variable. Okay, declare variable yang nak digunakan. So kita kena declare variable yang digunakan. So maknanya kita nak buat problem, kita nak buat selesaikan pertambahan dua nombor. So dia mesti ada dua data type. Okay, means that dua variable. Okay. Okay, so variable pertama adalah dalam bentuk integer. Integer nombor 1 and then integer nombor 2. Okay. Alright, untuk kita simpan hasil tambah yang nombor 1 dengan nombor 2 tu, operation dia. So kita buat satu lagi variable. Dia gunakan nama sebagai integer hasil tambah. Okay. Okay, kenapa kena buat integer 3 variable? Sebab hasil tambah 2 ni kita nak simpan dalam variable lain. Okay. Alright, so kita ada 3 variable. Alright, lepas kita ada 3 variable. Okay, lepas kita ada 3 variable, kita kena buat kita kena declare object. Okay, declare variable, lepas tu kita kena declare object input. Okay, alright. Selepas kita kena buat declare variable, so kita kena declare object input. Sebab apa kita kena declare object input? Sebab kita nak gunakan kelas scanner daripada luar tu. So kita jadikan sebagai objek. Okay. Alright, so kita kena jadikan sini scanner. Okay, scanner my input. My input ni kita punya nama variable lah. Okay, you boleh tahu nama lain. Okay. Ataupun you tahu sini keyboard saya. Okay, senang lah. Keyboard saya. Right. Keyboard saya. Lepas tu equal new scanner in bracket system dot in. Jangan lupa tu. Semicolon. Semua jangan lupa. Okay. Alright. Scanner. Ini adalah declare object input. Alright. Okay. Alright. Selepas kita declare object input ni. Okay. Selepas kita declare object input ni. Okay. So sekarang you kena imagine macam mana yang you nakkan, yang you nak keluarkan dalam display supaya orang yang menggunakan sistem program you tu faham. Okay, first kali you kena bagi command. Katakanlah sila masukkan nombor sudah. Okay, you kena bagi tahu. Okay, program ini adalah hasil
tambah 2 nombor. Okey. Okey, dan kita keluarkan sila masukkan. Okey, sila masukkan nombor pertama. Okey, dan sila masukkan nombor kedua. Right? Okey. Okey, and then keluar hasil tambah okey, hasil tambah 2 nombor ataupun dua nombor. Lepas tu you kena buat kat sini lah, 2 nombor. Okey, hasil tambah 2 nombor. Lepas tu kita panggil nombor 1 tambah nombor 2, and then sama dengan apa. Okey, so now kita nak formatkan kita punya output macam ni. Mula-mula dia akan bagi tahu bahawa ini adalah hasil tambah 2 nombor. Okey, and then sila masukkan nombor pertama. Okey, minta input. Sila masukkan ke nombor 2, minta input. Lepas tu kita bagi output dia sistem hasil tambah 2 nombor. Input pertama tambah input kedua sama dengan input ketiga. So macam mana kita nak buat, kita nak formatkan kita punya output jadi macam ni. Okey, macam mana kita nak formatkan output jadi macam tu? Okey, right. Okey, ini faham Ini faham Ini kita saya nak sekarang ni saya nak cuba buat untuk format ni. Okey, yang ni. Okey, so the next adalah macam mana kita nak format tu. Okey, macam mana kita nak format tu. Okey, format untuk yang pertama, untuk yang ni kita kena buat system.out.print. Print line ke print? So jadi print line sebab lepas tu kita kena buat next output, right? So print line. Okey, sebab lepas tu kita ada print line nombor 2. Okey, in bracket. Okey, kita masukkan ini lah. Program ini hasil tambah bla 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 2 nombor. Okey, habis semicolon. Alright, this is yang pertama. Okey, so yang kedua adalah ni nombor 2 kan. So kita kena buat system.out.print. Okay, so kita tak nak buat nombor pertama, kita nak buat ni. Dia akan keluar macam ni, betul dia masuk sini. Kedua masuk sini. Okey, saya tak nak buat macam ni. Okey. Alright. So system out.print. Okey, sebab lepas dia masukkan tu, lepas itu kita nak suruh komputer minta daripada you masukkan input. So kita buat system out.print. Sebab kita tak akan buat print line. Print line dia akan jadi next. Okey, ke bawah. Kalau .print saja dia akan pergi ke tepi ni. Okey. Alright. So system out.print. Sila masukkan bla bla pertama titik bertindih, and then okay. Alright, so untuk yang ni minta input daripada keyboard. So kita kena buat tadi apa, kita declare keyboard saya, right? Okay, so integer nombor 1 equal keyboard saya dot next integer. Okay, alright, itu untuk yang ni. Okay, alright. So the next adalah yang ni kan. So system dot out dot print. Okey, macam mana kita nak jadikan selepas masukkan tu? Okey, selepas masukkan tu dia enter kan. So tak perlu new line sebab you automatically bila dia masuk you tekan enter, dia akan pergi second new line. So tak perlu you buat new line. So dia akan automatically pergi new line sebab bila dia masukkan value, you tekan enter baru dia akan keluar ini. So tak perlu new line. So print, sila masukkan. Jangan lupa titik bertindih, bukan titik bertindih, yang tu, yang atas ni, koma atas tu, sila masukkan belah kedua. Okay, and then titik bertindih macam tadi juga. Okay, and then integer nombor 2 keyboard saya.
keyboard saya dot next integer. Okay, alright, so dia akan keluar macam ni lah. Alright, kalau you buat print line, dia akan keluar kat sini nanti. Kalau you buat print saja, dia akan keluar di tepi ni. Dia akan bagi satu baris berkelip, manakala komputer menunggu you punya input. Alright. Okay, next kita akan keluarkan macam ni. Hasil tambah 2 nombor. Nilai pertama tambah nilai kedua sama dengan berapa? Okay. Alright, macam mana kita nak buat tu? Macam mana kita nak buat tu? Okay. So, first kali kita kena run operasi ni dulu. Okay, so kita kena run operasi tu. Nombor. Tak perlu integer lagi. Okay. Right. Tak perlu letak integer lagi dekat sini. Tak perlu, sebab you dah declare yang tadi, first tadi tu. You dah declare tadi, integer 1, integer nombor 2, you dah declare kan? So tak perlu lagi declare yang kedua. Nanti satu pembaziran dia kata. Ataupun nanti ada setengah compiler dia akan bagi error, ada setengah compiler akan bagi warning sebab you declare 2 kali. Okay? So next adalah hasil tambah kan? So hasil tambah okay, sama dengan nombor 1 tambah nombor 1 tambah nombor 2. Nombor 1 tambah variable 1 tambah variable 2. Okay, so variable 1 tambah variable 2 dia akan simpan dalam variable bernama hasil tambah. Alright, so kita dah dapat dah hasil tambah ni. Hasil tambah ni dah dapat dah. Okay, so now kita nak keluarkan input macam ni, output macam ni. So kita kena keluar system.out.print okay, system.out.print line lah, sebab kita lepas tu kita nak buat new line kat sini kan. System.out.print okay, and then hasil tambah bla 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 2 nombor, ada nombor. Okay, and then okay, sekarang kita nak keluar yang ni. Nombor pertama, nombor kedua, value nombor pertama, value nombor kedua dan hasil tambah dia. Okay, macam mana? Kita buat system out.print. System out.print line. Okay, so okay, no problem. .print. Okay. Okay, kita back balik. Okay, macam mana kita nak buat format yang macam ni? Okay, nombor pertama, lepas tu ada tambah, nombor kedua, dan equal to dan hasil tambah. Alright, variable sana. Okay, macam mana kita nak panggil variable tu? Okay, kita buat system out.print line. So, kita panggil variable pertama, Okay, untuk mendapatkan tambah ni, ini adalah dalam bentuk string. Sebab apa string? Sebab kita nak buat dalam bentuk word, dia bukannya operation. So kalau kita buat direct macam ni, nombor 2, so dia akan jadi operation. Saya tak boleh macam tu. So kita untuk mengelakkan dia jadi operation, you kena buat titik bertindih. Titik bertindih 2 tambah titik bertindih. Okay, titik bertindih. Macam tu. Alright. Tambah titik bertindih. Okay, and then kita buat nombor 2. Okay, nombor 2, and then kita nak keluarkan string sama dengan, so kita buat titik bertindih sama dengan titik bertindih, and then kita nak keluarkan hasil tambah. So hasil tambah, so in bracket, so kita kena tutup bracket. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. So akan jadi format dalam macam ni. Okay, katakanlah, alright, now okay, sekarang kita tengok apa akan jadi untuk you punya program ni. Katakanlah you masukkan nilai. Okay, mula-mula dia akan keluar. Program ini adalah hasil tambah 2 nombor, right? So, sila masukkan satu nombor pertama. Kalau you masukkan nombor pertama adalah 3. Let's say 3. Tap daripada keyboard 3, faham? Yang keluar. So, bila you tekan enter, dia akan keluarkan satu lagi output. Sila masukkan nombor kedua. So, katakanlah you tekan 5. Tekan 5, and then you tekan enter, dia akan terus pergi sini. First kali, yang ni you takkan nampak lah, sebab you tak keluarkan macam mana operation dia. So, next akan pergi next output, right? Hasil tambah 2 nombor adalah sebab dia print line, dia akan print yang ke bawah. So, nombor pertama adalah 3 tambah 5 sama dengan
8. Okay. Alright? Okay? Faham? Alright. So, you boleh cuba. Okay, you can try. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa tambahan, ada soalan, you boleh komen di bawah. Alright? Okay. Kalau ada pertanyaan ataupun soalan, you boleh komen kat bawah. Okay. Ada apa-apa soalan, you boleh komen kat bawah. Okay. Alright. Alright, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Alright. Assalamualaikum.